Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton. Seekor labah-labah cuba panjat perigi, bila hujan turun labah cepat lari, terbit matahari air tiada lagi, labah cuba panjat sekali lagi. Itu lagu saya pembuka bicara. Saya, Wan Nur Edilia Jannah binti Wan Muhammad Ali, berusia 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I yang bertempat di Kuala Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBB 3088. Saya bersiaran di sini untuk berbicara tentang sebuah buku kanak-kanak yang menarik. Buku yang saya pegang ini bertajuk Labah-Labah yang Gigih. Saya akan kongsikan tentang buku ini kepada penonton. Buku kanak-kanak ini ditulis oleh Suzlina Karim. Ia bertema pendidikan. Buku Labah-Labah yang Gigih ini mempunyai 24 muka surat, tidak termasuk muka surat hadapan dan belakang. Meskipun ia tidak tebal, tetapi banyak pengajaran yang menarik dari kisah di dalamnya. Kulit buku juga mempunyai ilustrasi menarik, menggambarkan seorang kanak-kanak lelaki berada di bawah pokok. Beliau melihat sarang labah-labah dengan wajah agak terkejut. Di sarang itu, terdapat seekor labah-labah yang besar. Tulisan tajuk juga jelas dan mudah dibaca. Ia diterbitkan oleh Pustaka Rezeki Emas yang bertempat di Hulu Langat. Buku ini juga salah satu dari siri Opahku Bercerita dan sangat sesuai dibaca oleh pelajar di bawah usia 12 tahun. Jalan cerita digarap dengan mudah, mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Awang yang malas belajar. Setiap kali ibunya menasihati agar rajin belajar, Awang tidak mahu mendengarnya. Ketika di dalam kelas, Awang tidak fokus belajar. Kerja sekolah juga sering tidak disiapkan kerana kemalasannya. Keputusan peperiksaan Awang juga mengecewakan ibu dan gurunya. Kata gurunya, keputusan peperiksaan Awang sangat teruk. Awang berasa malu dan diam bila dinasihati guru. Apabila ibu Awang memarahinya dan memberi denda, Awang melarikan diri ke sawah kerana merajuk. Awang bersembunyi di bawah pokok. Orang merajuk kan suka menyembunyikan diri. Awang termenung mengenang nasib diri. Dia ternampak seekor labah-labah yang tekun membuat sarang. Beberapa kali sarangnya rosak, tetapi tetap membinanya semula. Awang kagum melihat ketekunan dan kerajinan labah-labah tadi membuat sarang. Timbul kesedaran Awang bahawa dia perlu menjadi rajin seperti labah-labah. Awang berasa menyesal dan malu kerana tidak belajar bersungguh-sungguh. Awang berazam untuk jadi seorang anak yang rajin dan berjaya. Menarik ceritanya. Plotnya mudah difahami. Ada naik dan turun. Plot bergerak ke puncak di mana ibu Awang memarahinya dan Awang merajuk. Plotnya bergerak ke bahagian akhir, iaitu Awang mulai insaf. Di akhir cerita, teknik monolog dalaman digunakan, iaitu ketika Awang berazam untuk rajin seperti labah-labah. Aku mesti menjadi rajin seperti labah-labah. Pengajaran dari kisah ini, orang yang malas berusaha sukar untuk berjaya. Jika mahu berjaya, perlu fokus dan rajin. Di akhir buku ini disediakan kosakata untuk rujukan pelajar memahami sesuatu perkataan. Gambar-gambar di dalam buku cerita ini menarik dan mewarna-warni. Ia menarik minat pelajar membaca. Cuma pada pendapat saya, terdapat sedikit kekurangan di dalam buku ini, iaitu watak sampingan. Contohnya, Awang mempunyai adik perempuan yang comel.
Ia dapat memeriahkan jalan cerita. Akhir sekali, secara keseluruhannya, buku ini sangat bagus dibaca oleh pelajar kerana mudah difahami. Banyak pengajaran di dalam buku ini. Hormat ibu dan guru dan rajin berusaha tanpa jemu. Sekian, terima kasih.